الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama lagi pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-37. Saya baca sekali lagi hadis ini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشرة حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. Dari Ibn Abbas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Allah yang maha suci dan maha tinggi kedudukannya, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperincikan hal tersebut. Sesiapa yang ingin melakukan kebaikan kemudian dia tidak melaksanakannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat untuk melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali ganda, bahkan hingga berlipat kali ganda lagi. Dan jika dia berniat melakukan keburukan kemudian dia tidak melaksanakannya, maka dia mendapat satu kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat kemudian dia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan sahaja. Jadi hadis yang ke-37 ini telah pun kita bincang sebelum ini. Cuma pada malam ini kita nak bincang dari segi maksud hamma itu. Sebab dalam hadis ini disebut pada teks itu faman hamma bihasanatin. Lepas tu wa in hamma bisayyi'atin. Apa maksud hamma itu? Yang mana dari segi terjemahannya, mana ingin. Kita terjemah dalam bahasa Melayu untuk menampung makna hamma ini, kita terjemah ingin melakukan. Sesiapa yang hamma bihasanah, mana ingin benar. Segi terjemahannya. Jadi dalam mengartikan hamma ini, mana pensyarah hadis hadis ini, mereka mengemukakan beberapa makna. Jadi kita nak tengok sekilas perbincangan hamma ini. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan hamma ini banyak hadis juga disebut perkataan hamma ini. Yang mana hamma ini dikategorikan oleh ulama sebagai kita kata hadithun nafs. Hadithun nafs dengan erti lintasan hati, bicara hati manusia itu. Apa yang terlintas di dalam hati kita, dalam minda kita itu. Jadi para fuqaha, khususnya para fuqaha, jadi saya nak sebut yang umum dulu, pembagian umum. Lepas tu kita nak bincanglah pandangan ulama dari sudut sedikit sebanyaklah khilaf dan sebagainya. Jadi para ulama menyebutkan lintasan hati ada 5 bentuk. Kerana dalam hadis tadi disebut hamma. Faman hamma hasanatan faman hamma bihasanatin. Yang mana saya terjemah sesiapa yang ingin benar melakukan kebaikan. Jadi hamma ini disebut sebagai perbuatan hati yang melibatkan kehendak.
kemahuan, niat, qasad. Tetapi secara tahqiqnya, para ulama khususnya ahli fiqh, para fuqaha, mereka menyebutkan bahawa lintasan hati ini dalam bahasa Arab ini, kalau kita panggil hadithun nafs ini, dia ada 5 kategori. Dia ada 5 bahagian. Yang pertama dia panggil al-khatir, iaitu lintasan hati yang menjadi kebiasaan manusia. Hak ni kalau kita sebut dalam bahasa Kelantan, hak telitah, bagai telitah. Mari telitah, dia panggil khatir. Jadi kalimah khatir ni ada diguna dalam hadis mengenai syurga misalnya, yang tidak pernah terlintas, ma khatara bibalil bashar, tidak pernah terlintas di hati manusia. Maknanya tak pernah terlintas lah. Jadi hak tu sekadar hak telitah, hak tu lintasan biasa. Kita duduk saja-saja, tak ada niat pun dia mari telitah. Tu dia panggil al-khatir. Yang kedua dia panggil al-mail, iaitu lintasan hati yang lebih berat sikit. Mail maknanya condong. Bila telitah tu dia nampak condong ke arah yang kita terlintas itu. Kita terlintas ke sesuatu, maka jadi ada sedikit kecondongan. Kalau hak khatir tadi dia hilang begitu saja. Bila terlintas, maka dia akan hilang begitu saja. Jadi hak tu mari boleh jadi ketika bawa motor, ketika bawa motor kita pandu kereta atau apa saja kita buat dalam semaya pun boleh mari khatir. Bertiga main merupakan lintasan hati juga, tetapi dia lebih berat daripada khatir. Telintah tu kadang-kadang teringat pula. Gitu. Sebab telintah mula-mula tadi, ya hilang gitu ya. Hak tu ingin benar tu. Hak main ni dalam bahasa Arab mana condong. Jadi lintasan menyebabkan hati kita jadi tahu. Kadang-kadang teringat, lepas tu dia hilang gitu ya. Tapi dia ada dalam makna berat sikit. Jadi lintasan hati dengan makna mail ini, dia ada sedikit perhatian. Dia ada sedikit perhatian. Yang ketiga dia panggil al-hammu, seperti yang disebut dalam hadis ini. Faman hamma bihasanatin wa man hamma bisayyi'atin, disebut dalam hadis ini. Hamma ni apa dia? Hamma ini adalah juga merupakan lintasan, tetapi lintasan yang lebih merupakan keinginan yang agak mendesak. Lintasan pertama iaitu khatir, dan kedua iaitu al-mailu, hak tadi tidak dicatat sebagai dosa. Begitu juga lintasan ketiga, yakni al-hammu. Namun jika lintasan ketiga iaitu al-hammu ini disusui oleh azam dan tindakannya nyata, maka ianya akan dianggap sebagai dosa. Ini adalah pendapat di kalangan muhakkik. Ini adalah pendapat muhakkik di kalangan ahli fiqh. Ini adalah merupakan pendapat muhakkik, yakni ahli-ahli yang membuat analisa terhadap permasalahan ini dari kalangan ahli fiqh. Mereka sebut begitu. Jadi ketiga-tiga bahagian ini tidak melalui niat atau disengajakan. Jadi kita kata khatir, mail dan ham ini hak asal dia mengikut ahli fiqhnya. Sebab tu kita akan sebut bani khilaf. Setengah ulama kata, setengah ahli hadis kata, ham ini sebenarnya ham ini dia bukan lintasan biasa, tetapi dia sudah disertai dengan satu qasad. Tak apalah, kita bincang selepas ni. Jadi ham ni pokok mana pun, asas dia nya mana lintasan yang merupakan keinginan yang agak mendesak. Kadang-kadang jadi teringat lah ham ini, tapi waktu tu dia bukan niat dengan sengaja, tidak terasa, dia mari, dia bentuk lintas saja, dia mari terlintas, lepas tu kejap dia duduk, kemah dalam hati kita, jadi terbawa-bawa. Asalnya lintasan biasa, tapi dia jadi kemah dalam hati kita. Semua kita kata qasak ni memang sengaja. Qasak, kita kata qasak ataupun azan Allah tu memang sengaja. Tetapi kita kena ingat lintasan ham ini dia boleh pergi kepada azam, dia boleh pergi kepada qasak, dan dia boleh dijelmakan dalam bentuk satu perbuatan yang nyata. Itu makna ham ini. Maknanya ham ini seolah-olah dia membezakan, memisahkan di antara lintasan-lintasan biasa, kalau kita sebut dua tadi, dengan lintasan yang menyebabkan jadi ada dosa dan ada pahala. Ini mengikut fuqaha. Itu makna ham. Tapi kalau semata-mata ham, kalau mengikut fuqaha, tu tidak, ni mengikut fuqaha ni. Mengikut fuqaha. Lepas ni kita tengok pula pandangan ahli-ahli hadis.
Mengikut pandangan dia ada sedikit berbezalah. Tetapi hukum mana pun, ham ini, kalau kita sebut sekarang ni ham sih, walaupun dia bersifat lintasan ni makna mari dengan tidak sengaja. Asalnya mari dengan tidak sengaja. Tetapi waktu tu boleh jadi, ni adalah huraian lah, saya tidak sebut sini. Boleh jadi mari telitah tu kebetulan dengan keinginan kita ada dah sebelum tu, ataupun kita ni berada dalam situasi yang sesuai dengan lintasan itu, maka dia akan berganding lah. Situ dia akan jadi teringat lama, boleh jadi naik ke peringkat sehingga jadi benda tu tidak boleh nak buat dalam hati kita. Jadi kalau benda kebaikan, dia jadi boleh pahala. Kalau benda kejahatan, dia boleh jadi dosa kalau sekiranya berubah menjadi qasad dan niat itu. Okey, baik. Hak yang ketiga ni pembahagian fuqaha. Lepas ni kita bincang dari pembahagian mana ulama lain. Yang keempatnya al-qasdu, iaitu niat untuk melakukan sesuatu dan ianya bukan sekadar lintas saja. Sini sudah qasad, niat nawaitulah kita kata. Ni dia panggil qasad. Asal lagi dia panggil azam. Ni hak paling berat lah kira-kira. Jadi hak qasad tadi memang niat, bukan lintasan. Qasad ni bukan lintasan duduk sengaja mari, tidak. Memang dengan sengaja dia hadirkan niat itu. Bukan niat, bukan lintasan tu. Kalau tadi lintasan duduk saja kita tidak niat pun dia mari, mari terlintas. Ni tak. Qasad ni tidak begitu. Memang dengan sengaja kita guna fi'lul qalbi, perbuatan hati dengan maksud nak. Dengan maksud nak buat. Dengan maksud nak tinggal. Dengan maksud. Jadi hal ni tidak dikira sebagai, sebab tu ulama fiqh dia kata hal ni bukan lintasan. Misalnya kita nak sembahyang, mari telitah lambai. Kita pun kita nekat nak sembahyang. Tu jadi qasad tu. Hak telitah tu mula-mula tu ya. Gitu. Yang keempat, yang kelima dia panggil al-azmu. Hak ni hak beratlah. Al-azmu ni juga adalah merupakan niat untuk melakukan sesuatu dan dizahirkan dalam bentuk perbuatan yang nyata. Lintasan keempat dan kelima memang jelas akan dikira sebagai dosa, kerana mana-mana perbuatan melalui lintasan ini adalah dikira dengan niat. Para ulama menganggap tindakan mengangkat senjata, ini merujuk pada satu hadis, al-qatil wal maqtul finnar. Para ulama menganggap tindakan mengangkat senjata untuk memerangi muslim yang lain adalah termasuk dalam kategori niat dengan sengaja, yakni qasad dan azam, dan menyusulinya dengan tindakan. Hadis ini adalah hujah yang menokong pendapat mereka yang mengatakan al-qatil wal maqtul, ke dalam hadis tu pembunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Dia balah asalnya dalam hadis tu disebut al-qatil wal maqtul finnar. Jadi ada sahabat tanya bagaimana orang yang kena bunuh dan yang membunuh kedua-dua masuk neraka. Jadi perbahasan hadis tu merujuk kepada yang membunuh itu memang jelas dia masuk neraka sebab dia membunuh dengan cara yang tidak sebenar. Tetapi yang kena bunuh tu pun sebenarnya dia maksud membunuh juga, cuma tak ada dia. Sebab apa? Sebab dia memang qasad keluar. Sebab dalam hadis tersebut kedua-duanya, pembunuh dan yang kena bunuh kedua-dua sudah turun ke medan, sudah turun ke padang, kita kata dengan maksud nak perang, tetapi mati salah seorang. Tetapi hak mati tu pun sebenarnya kalau death dia memang dia tetap mati juga kalau itu. Jadi makna di situ dia tidak kira niat, dia tidak kira lintasan tu. Waktu memang sudah ham situ dengan maksud ham yang diserta muqaranah dengan azam, yang disertakan dengan azam, dengan qasad dan azam. Dan ternyata dia beli dah asah dah, tunggu masa dan dia turun dah untuk merealisasikan maksud dia untuk bunuh saing dia. Jadi walaupun dia tidak berjaya membunuh, tapi oleh kerana perbuatan sudah berlaku, maka itulah maksud Nabi, dia juga dikira masuk neraka atas kesalahan dosa besar dia tu. Walaupun hadis itu sendiri pun maknanya ulama sebut panjang lagi lah, cuma secara ringkasnya begitu. Okey, baik. Jadi kalau kita perhati dalam hadis ni disebut hamma itu apa maksud? Jadi kalau kita tengok dalam syarah hadis, rata-rata menyebutkan, pensyarah hadis menyebutkan bahawa hamma di sini dengan maksud qasad. Dengan maksud qasad. Qasad nak buat lah, cuma tak terbuat saja, tapi qasad dah. Misalnya kita kata
Kita nak pergi Mekah. Itu bukan lintasan tu. Dah buat pasport apa dah tu? Loh. Buat pasport pergi ambil, kita kata medical check ke apa, complete dah, cuma tak pergi je lagi. Duduk rumah lagi. Katakanlah dia mati ataupun tergendala, kata ada masalah politik dan sebagainya misalnya, ataupun apa masalah, mana dia tak lagi. Penerbangan dibatalkan kerana sebab-sebab tertentu. Lepas tu lagu mana kedudukan? Katakanlah esok kan mati, dikira pahala haji dia tu. Dia boleh buat apa tu? Sebab tu sudah dikira macam buat dah amalan tu. Dia buat dah haji tu sebenarnya. Allah kira. Sebab apa? Bukan lintasan tu. Waktu siapa mereka sudah sampai mereka ham dengan makna qasad dah tu, dengan makna azam dah tu, mengikut ulama tu. Sebab apa? Dia buat dah perkara-perkara yang diperlukan untuk pergi, kita kata mengerjakan haji. Habis dah baik pun ikat kemah hening dah. Tunggu masa nak, kita kata nak naik kapal terbang. Itu maksud ham di sini. Jadi ham sini bukan maksud lintasan biasa dah, ham ni. Sebab tu kita terjemah, sebab dalam bahasa Melayu ni tak ada satu kalimah yang boleh menampung makna ham ini. Jadi kita terpaksa kata ingin benar, sehingga dia sudah buktikan sebab-sebab untuk dia merealisasikan maksud dia. Misalnya kalau seorang tu nak semaya, dia ambil dah hari semaya. Dia nak mari masjid misalnya, nak mari semaya Jumaat, dia sudah ambil dah semaya. Tiba-tiba anak dia jatuh tangga misalnya, tak jadi mari masjid, terpaksa pergi ke hospital. Memang boleh, semua ulama kata boleh pahala Jumaat dia tu. Sebab apa tu? Dia ambil dari semaya, bukan lintas tu. Orang tak panggil lintas lagu tu. Sudah sampai perekat qasak dah tu. Ham dengan makna qasak. Dan dia buat ada sebahagian benda-benda yang berkait dengan pergi nak semaya Jumaat tu, misalnya ambil air semaya. Dan dia pun sudah tak ada dah perencanaan lain, nak pergi hijrah, nak pergi buat, tak ada. Cuma datang aridah, datang sesuatu yang di luar daripada kawalan, iaitu anak jatuh tangga, isteri sakit, mak sakit dan sebagainya. Dia akan dapat pahala. Itu maksud dia, hamma je. Tapi dalam seterusnya disebut wa'in hamma bisayyi'atin. Jika seseorang, tapi ada juga ulama sebut hamma bihasanatin sini. Maknanya niat biasa. Tapi hak tu ulama kata tidak kuat tu. Ni niat hamma bihasanatin, nak buat benda kebaikan ni, maknanya dia niat tu memang nak buat sungguh lah. Nak buat sungguh. Cuma ada setengah-setengah kita tu dia nak buat sungguh, tapi tak buat sikit habuk lagi. Misalnya niat lagi Mekah, pasport pun tak buat lagi, tak buat apa, cuma niat lah. Cuma niat. Memang niat dia tu kira-kiranya nekat. Kita sebut sebagai nekat. Walaupun dia tak buat lagi, hak tu pun boleh juga. Tapi setengah-setengah ulama sebut, dak hak ni bila kata dia nak buat, mesti dia buat dah. Misalnya ke dia tahu dah tarikh, mana tahun ni dia tak segi mana-mana. Dia niat dah, bila kata nak buat tu dia mari. Bila dia kata dia nak pergi Mekah misalnya, pasport tak buat lagi tu, tapi dia mari dah tu. Mari dah lepas dia nak pergi belajar dengan siapa, nak pergi belajar dengan siapa, belajar ruku-ruku. Kalau orang panggil kerja-kerja haji, kena tahu juga. Perkara-perkara yang menyebabkan jadi batal, jadi tak sah, kena tahu rukun-rukun dia, syarat-syarat. Dia mikir dah tu. Maknanya dia sudah bergerak dah tu sebenarnya. Sudah bergerak di atas landasan nak pergi Mekah dah tu. Memang dia boleh. Sebab tu dia ham, tu maksudnya. Begitu juga wa in hamma bisayyi'ati, jikalau seseorang itu ingin benar nak melakukan kejahatan. Ingin benar ini, sini ulama sebut ingin sini, falam ya'malha, maka dia tidak buat. Jadi hamma sini maksud apa sama dengan hamma, faman hamma bihasanati itu kalau laguan. Di sini kalau kita tengok dalam saya sempat rujuk dalam beberapa kitab, jadi disebut hamma bisayyi'atin ini makna dia nekat, makna sama dengan hamma bihasanatin juga. Dia nak buat, falam ya'malha, memang nak buat semua tadi kan. Hamma kira-kiranya katakanlah dia sudah nak curi dah misalnya, dia nak curi, matlamat dia nak curi, dia sudah dapat kena peta misalnya sebagai contoh. Ni pengaruh TV ni tak? Misalnya ada dah peta bank tu, dengar gini, dia tahu dah kedudukan bangunan gini-gini, komplit dah. Dia pernah mesyuarat ada beberapa kali misalnya, cuma tak curi lagi. Jadi perbuatan dia buat sebagai muqaddimah dah tu kepada curi tu. Lepas tu lagu mana? Hak ni kalau mengikut ulama-ulama di kalangan ahli hadis semua kata dia sudah dikira dosa.
Dosa tu, hak tu panggil azam tu. Hak semua boleh katakan jumhur ulama kata hak kata azam ni kalau dia nak curi, dia buat dah mukadimah, beli peta siap mesyuarat dah gini rancang nak tubik masa nak beli dah topeng kita kata rasuah dah sikit setengah orang ada lah tu misalnya, atau buat tak curi lagi. Tapi niat situ mukadimah dia sudah buat. Hak ni dikira dosa dah. Dikira dosa. Tetapi dalam hadis falam kemudian dia tak buat. Hak sinilah falam ya'mal kita sebut dalam huraian baru ni, tak buat tu kerana takut Tuhan. Jadi tak buat ni kerana takut Tuhan, takut pada Allah. Kalau dalam konteks orang curi saat ni, nak curi saat ni sudah beli dah peta, sudah mesyuarat 2-3 kali dah, sudah tentu dah siapa dia sudut ni, lokasi letak belakang siapa dia bawa kereta. Cuma tak jadi. Tak jadi tu buat apa? Kalau nak kira ni dosa dah tu. Memang dosa semua. Kalau ahli hadis di kalangan ulama hadis lah, bahkan hak fuqaha pun kata dosa dah tu sebab dia buat dah tu. Dia sudah habis duit, dia beli betul tu berapa. Lepas tu mesyuarat ni air kopi, roti dalam mesyuarat tu dengan maksud tu lah kau tu. Hak tu dikira dosa dah. Cuma falam ya'malha, tapi dia tidak buat perbuatan curi itu kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tulis pada dia satu kebaikan yang sempurna. Sebab dia membatalkan niat dia. Lepas tu persoalan dia, hak kata dosa tadi, hak dia buat dah mukadimah, dia tak ada lagu mana. Hak tu dia kena bertaubat. Dia kena bertaubat sebab dia buat tadi pun takut dah pada Allah tu. Dia kena bertaubat. Sebab azam tu memang ulama kata sudah dikira berdosa dah. Walaupun ada juga setengah ulama kata azam setahu mana pun kalau dia tak buat memang tak dosa secara umum. Tetapi persoalan perbincangan secara khususnya, betul lah dia azam tak buat tapi duit habis dah ke arah tu, nak kata lagu mana hukum dia. Contoh kita kata dia peta ni berapa riyal, kita letak 30 riyal peta beli. Lepas tu kita kata dia beli dah topeng banyak dah kos habis tu. Kita nak letak hukum lagu mana duit dia habis untuk beli benda-benda sebagai persediaan untuk curi. Kita nak kata lagu mana hukum? Nak kata harus mana boleh gitu. Mana perbelanjaan tu sudah pergi ke arah haram dah dosa dah. Cuma nak kata peringkat mencuri, nak kata hukum kerak tangan tak boleh. Mungkin dia tak curi lagi. Tapi hukum mana bila dia batalkan niat dia tu kerana takut pada Allah, memang dia akan dapat pahala. Lepas tu dia kena bertaubat lah tadi tu. Sebab hukum mana pun setengah-setengah ulama kata hak dia buat tadi tu sebenarnya dosa tu macam-macam lah ulama sebutnya. So kata hak tu dosa, mana dosa besar juga, tapi nak banding dosa-dosa besar lain tidaklah sebesar tu. Atau setengah ulama kata dosa ni kira dosa kecil lah, sebab dosa besar sebenarnya mencuri tapi dia tak ada buat tu, tapi sudah dikira dosa, mana sudah dicatat sebagai amalan sayyi'ah tu. Dalam hadis ni sebut bisayyi'atin, kejahatan bisayyi'atin ni biasanya maknanya bisayyi'atin ni kalau mengikut ulama dia boleh pergi maknanya dosa kecil, boleh pergi dosa besar. Kalau khata' itu biasanya dosa kecil. Sayyi'ah dia boleh pergi dua mengikut setengah-setengah ulama dalam perbahasan dia. Boleh jadi dia maksudnya waktu dosa kecil, boleh jadi dosa besar, macam-macam lah. Tapi hukum mana pun kalau dia batalkan niat dia tu kerana maksud takut kepada Allah, maka Allah akan beri hasanah kepada dia, kebaikan kepada dia. Dan dosa-dosa hak dia buat perencanaan dia sudah habis duit begitu banyak dah buat kemudian tak jadi tu, mana hak tu mana dia kena bertaubat khusus pula tu. Ada ulama sebut gitu. Kalau tidak jadi lekat jugalah. Cuma boleh pahala tu syukur tu boleh pahala. Tapi ada juga mana ulama kata dalam syarah dia kata sebenarnya maksud kamilah itu. Apa maksud kamilah tu? Hasanah kamilah tu apa maksud? Kamilah tu maknanya kalau ada dosa-dosa mukadimah tu dia hilang. Sebab apa? Besarnya kesan takut pada Allah, membatalkan niat jahat kerana takut pada Allah tu bukan boleh sekadar hasanah kamilah tu apa maksud? Lengkap tu maknanya hak dosa-dosa terbabit. Hak mukadimah tadi dia pun hilang gitu juga. Ada juga ulama kata gitu. Jadi pelbagailah. Jadi kita nampak hak tu sebab kamilah tu Allah sebut tu hasanah kamilah, sifat kepada hasanah itu. Sifat kepada hasanah itu. Tetapi ni tak tahan. Kalau dia tak buat tu bukan kerana takut Tuhan, kerana sebab misalnya dia rebah pasal kena lemah jatuh. Misalnya niat nak pergi curi, siap dah
ataupun tak jadi. Kerana sebab-sebab tertentu, bukan kita takut Tuhan, kita tak jadi. Misalnya bini nak beranak apa, nak curi bini nak beranak, ataupun salah seorang dia pakak 5 orang tu kena penyakit ke, dia tak jadi. Kena fikir semula, ada kita 5 ni kira genak dah kira ni, tiba-tiba dia sakit seorang, tak jadi kerana tu. Dia tak jadi kerana tu semangat dia tak hilang, tu semangat nak curi, kata tak semangat nak curi lah, dia tak hilang. Mana hak tak jadi lagu tu dia tak boleh kebaikan, dia tetap boleh dosa. Bahkan ada dalam syarah hadis sebut, ulama sebut dia akan dapat dosa seumur. Sebab apa? Dia panggil dalam ini, dia panggil apa ni, dalam istilah dia panggil mana niat buruk yang mustaqir, istimrar. Mustaqir secara istimrar, niat buruk tu bersarang dari dia tu secara berterusan, dia akan dapat dosa. Sebanyak dosa tu wallahu a'lam, kita tak tahulah sebanyak mana Tuhan nak beri dia tu. Tu jadi boleh dosa sebab hakikat dia buat dah. Tapi kok mana pun ada ulama kata, misalnya dalam kitab ada sebut, saya duk tengok lah, misal seorang tu turun nak bunuh orang, dia turun dengan bawa pedang, turun nak bunuh. Memang pedang tu dia hasa khusus padan lah, kerana pergi dengan maksud nak bunuh seseorang. Dia pergi turun daripada rumah dengan kasar gitu, dengan azam gitu, memang kalau cuba memang dia akan bunuh. Tiba-tiba tidak berlaku kerana katakanlah mana orang dia nak bunuh tak ada di rumah, ataupun dia tak jumpa, lagu mana hukum dia turun daripada rumah, lagu mana hukum dia, lagu mana dia hukum. Mengikut ulama itu dosa. Cuma dosa setahu mana wallahualam, kita serah Tuhan, tapi dikira sebagai dosa sebab dia buat dah tu mukaddimah nak bunuh. Kalau jumpa memang dia bunuh semua. Jadi pendapat yang kata dosa itu boleh, hak tu pendapat jumhur itu. Pendapat jumhur itu. Jadi hak kata tak berdosa ni bilangan yang minoriti. Hak majoriti kata berdosa. Sebab dalam kitab dia kata tidaklah ittifaq. Kalau ittifaq ni tak ada seorang abuk yang bantah. Tetapi jumhur sebilangan besar kata memang dosa. Sebab ada ulama kata selagi dia tak bunuh memang dia tak dosa. Sebab hak tu niat dia tu. Ada juga ulama yang sebut gitu. Tapi kena ingatlah, dalam bab ni kita kena pakar hak jumhur. Sebab hak ramah. Hak ramah. Tapi ada juga mana saya duk tengok tu, dia sebut, dia kata kalau ada yang kata tak dosa itu sikitna jumlah, umumnya kata berdosa. Ba'azam ini. Sebab azam ni sebenarnya hakikatnya dia sudah buat dah, cuma tidak kena pada maksud sebenar. Sebab ni dia turun dah nak pergi bunuh orang, tiba-tiba tak berlaku, dia turun dah nak pergi curi, cuma tak jadi kerana sebab-sebab tertentu. Misalnya mengikut jangkaan dia tahu dah, dia kata jaga di bank tu 2 orang, tu tua benar dah, dia kata. Mana lambat nak angkat senjata pun lambat dah, dia kata misalnya. Jadi dia racet. Jadi bila dia tengok tu, pihak bank baru tukar 5 orang, hak muda-muda belaka misalnya. Katakanlah dia pun tak jadi. Dia kata tak agak ni besar-besar dia nampak tu. Dia pun tak jadi. Patut lagu mana? Dia turun dah tu. Minyak kereta bubuh dah. Lagu mana? Tu boleh kata memang dosa tu. Dia kena penilai, tapi tidaklah jika sebagai dosa mencuri tu tak lah. Tidaklah sebesar dosa mencuri, walaupun maksudnya mencuri, tetapi dia sudah dapat dosa. Setengah ulama kata dosa besar tu dosa besar. Maka dia kena bertaubat khusus. Jadi taubat tu taubat dia dengan Allah SWT, sebab dia tak curi lagi, tak terlibat dengan orang tu. Jadi kukuk mana pun kalau kita tengok di sini, makna niat itu sendiri pun dia boleh mengundang dosa dah. Niat tu. Kalau lintasan biasa tak apa, seperti tadi. Ni niat siapa peringkat dalam, kalau kita tengok dalam itu apa sebut, inna kathiran minaz zanni itsm. Sangka buruk ni sangka jangan tak ada siapa tahu kita, tahu kita dengan Allah, tahu sangka buruk ni. Tetapi kalau banyak sangat dia boleh jadi dosa. Kok mana? Macam mana boleh jadi dosa? Sangka saja duduk dalam tak tahu, tak ada siapa tahu. Bini kita tak tahu, kita duk sangka buruk pada tua tu misalnya. Banyak-banyak doa lah. Kerana ulama sebut sangka buruk ni dia perlu ada, bukan tak ada. Sebab tu dalam Quran kata kalau banyak sangat.
Sebab kalau tak ada langsung betul sodak manusia betul tak boleh juga. Dia kena ada beringat ni mana dia berkait dengan sangka buruk lah tu. Kena beringat kahwin dah pertama sekali kerana kita tengok kita pengalaman kita tengok orang lagu ni. Sekadar beringat. Sekarang tu tak apa. Tu sangka buruk dah tu. Kadang jadi betul husnuzon belaka. Khabar-khabar ni mudah nak tipu kat orang. Tak ada langsung sangka buruk. Kena ada juga. Tetapi jangan banyak sangat. Kalau banyak dia bahaya. Sebab kalau mengikut ulama, bila banyak sangat zon, mari bersyarat, mari semua benda buruk semua masuk dalam minda dia akan keluar melalui lidah. Dia mula nak cakap lah, dia akan jadi gitu. Sebab dia banyak sangat dia mendesak keluar dalam bentuk perbuatan yang tampak ini. Kalau tidak tubik ke lidah pun, dia akan jadi tubik dalam bentuk tindakan. Misalnya kita kata ke dia kalau lidah boleh jadi kita bercakap, sebut belum tak mana. Asalnya bermula dengan zan, sangka ya. Ataupun boleh jadi kita jadi tak tolong dia. Asal jadi malah nak tolong dia, tak minat nak tolong dia. Asalnya mari daripada sangka buruk yang terlalu banyak. Itu kesan dia. Sebab tu dia boleh jadi dosa. Kadang-kadang tak saya sedekah, tak saya buat kebaikan kerana su'zan. Uyak ke dia pak kanak dia ayah dia teruk. Padahal teruk tu zan baru, tapi dah banyak sangat kita tidak buat. Kita layan perasaan zan tu jadi banyak menebal dalam diri kita. Dia boleh jadi dosa. Selain daripada maksud ayat itu, dia merujuk juga kepada banyak sangka buruk ini dia boleh membawa kepada mengumpat. Tu jelas disebut dalam tafsir. Dia bila banyak dia boleh jadi mengumpat. Tu benda dia boleh pergi situ. Jadi mana ayat tu memang nak sekat daripada awal lagi. Punca perbuatan buruk tu kadang-kadang daripada sangka buruk yang terlalu banyak. Jadi sangka buruk ni perbuatan hati tu. Tapi dia boleh jadi gitu. Di sini ada disebut, misalnya Imam Nawawi ketika dia mari satu hadis ni, innallaha tajawaza li ummati ma hadathat bihi anfusuha ma lam yatakallamu aw ya'malu bih. Dalam satu hadis yang dikemukakan oleh Imam Nawawi, sesungguhnya Allah ni tak ada di dalam paparan ni, sesungguhnya Allah tidak mengambil kira lah. Nabi kata Allah tidak ambil kira, tidak cas sebagai salah apa yang terlintas di dalam hati umatku, selama mana kalau hak terlintas tu dia tidak buat keluar. Mana terlintas ni benda hak buruk lah. Dia terlintas benda buruk, mari dalam minda dia, mana terbentuk dalam jiwa dia, tapi dia tidak keluarkan dalam bentuk kata-kata ataupun dia tidak buat melalui anggota zahir. Adalah hadis ini sebut Allah tidak kira sebagai dosa secara umum. Selepas Imam Nawawi mari ayat hadis ni, Imam Nawawi pun buat komentar terhadap hadis ini. Kata dia, wa qad tazaharat nususus syar'i bil mu'akhadhah bi azmil qalbi al mustaqid. Bila Imam Nawawi mari hadis tu secara umum, sebab maknanya hadis tu hadis secara umum. Ni orang panggil istilah hadis secara umum, sebut secara umum. Kalau niat tak buat tak dosa, itu secara umum tanpa perbahasan. Tetapi komentar Imam Nawawi, namun dia kata berdasar kepada nasnah syarak yang zahir jelas, nasnah syarak, azam hati, azam bi azmil qalbil mustaqim, azam hati yang tetap. Tak boleh nak agih nekat kita panggil. Dia benar tu duduk bersarang, tak boleh nak buat dah benar buat jahat tu. Azam betul dia nak buat, tunggu masa saja nak buat. Ni sudah dikira sebagai dosa. Dosa pada. Maknanya Imam Nawawi kata memang dosa lah azam ni. Azam keburukan memang dosa. Kalau mustaqim ni maknanya kejak lah. Dalam bahasa mustaqim mana kejak, kata-kata. Sudah nekat pula getar dah kata. Kata qala al-Is ibn Abdussalam. Al-Is ibn Abdussalam dia sebut, dia kata setiap sifat qabihah yang bersifat jibilliyah, mana setiap keburukan yang bersifat jibilli, yang berlaku secara spontan lah, yang berlaku tanpa kita usahakan.
Benda jahat, benda buruk, tapi berlaku secara jibilli, bukan yang digagahi, bukan yang muktasab, bukan yang diusahakan. Kadang-kadang ada kan perbuatan, seperti contoh kita kata ni berkait dengan lintasan lah, lintasan buruk, tapi berlaku secara jibilli, kita tidak usaha pun dia mari. Ini jadi dalam bahasa yang digunakan oleh Izz Ibn Abdus Salam, dia panggil qabih jibilliyah. Tapi hak ni maksud dia lintas hak mari dari jiwa kita, belah tak molek. Misalnya dalam ada satu kitab tengok tu, dia kata na'udzubillah, tapi benda ni boleh mari. Kita ni manusia kan, katakanlah telitah na'udzubillah, tapi katakanlah telitah berzina dengan bini orang, mari telitah, kita tidak sengaja mari kerana sebab-sebab tertentu mari. Kita tengok, jadi hukum situ, hukum lintasan itu tak ada apa, cuma tengok kita ni layak atau tidak lintasan itu. Kalau kita layak, rasa sedap pula ghalib. Siapa sejuk item misalnya, hidup ghalib kita, tu memang dosa. Waktu tu boleh dikira sebagai dosa. Sebab apa dia boleh pergi jauh tu? Sebab tu dalam hadis sebut, kalau telitah kata selalu a'udzubillah minasyaitan, kata selalu. Kena kata selalu. Jangan biar, walaupun benda tu bersifat lintas tetapi kalau dilayak, dia boleh jadi mustaqim, dia boleh jadi kejak dalam hati, itu jadi bahaya. Itulah boleh jadi duk ita, duk tengok sama jadi bui perhatian, asalnya lintasan biasa. Tapi bila tidak dikawal, tidak dijaga, dia boleh bawa pergi naik pada satu peringkat, akhir sekali boleh terlintas benda-benda yang lebih berat, sehingga ada perancangan-perancangan jahat pula selepas daripada itu. Sebab tu kena jaga. Asal dia sekadar lintasan begitu, walaupun buruk, fala ajra 'alaiha wala wizra, tidak dikira apa-apa dosa pun, kata Izz Ibn Abdus Salam, tak kira tu. Tetapi faman ajaba hadhi sifat ila ma taqtadi, tetapi kalau orang itu dia sahut lintasan, sahut dia ikut apa yang dikehendaki dalam lintasan itu, tu baru dikira. Kalau lah benda tu benda yang bercanggah dengan syarat, maka dia akan dikenakan dosa, akan dicatat sebagai dosa oleh malaikat. Dia kalau sekiranya benda tu benda baik, akan dicatat sebagai pahala. Gitu. Izz bin Abdus Salam sebut lagi, dia kata lintasan-lintasan biasa, kita kata cetusan-cetusan minda dalam hati kita dan sebagainya, dalam otak, mari terlintas benda yang bersifat lintas. Benda tu benda yang manusia susah nak kawal, dia kata. Payah kita nak kawal tu. Payah nak kawal. Nak kawal lagi benda mari. Payah nak kawal tu. Jadi hak tu dia termasuk dalam benda yang berlaku tanpa taklif, benda yang tidak ditaklifkan manusia tu. Tidak dikira mukallaf kita hak tu. Kita tidak termasuk. Hak tu kira mana haruslah tidak dosa. Kerana dia kata prinsip taklif, nak kena hukum ni dia kena taklif. Kalau tidak taklif, tak kena hukum sebab tu bodoh. Tak kena hukum sebab dia tidak taklif. Jadi hak kata taklif ni lagu mana? Taklif, dia kata taklif ni al-uzum wal qusud. Ni azam, nekat dan maksud yang jelas. Memang dia sengaja. Sebab sesuatu benda yang nak buat ni, hak tubik bertangan kaki, dia mari dalam, hak dalam tu dia sengaja. Hak tu yang mendorong manusia buat, hak tu berdosa. Itu makna taklif. Jadi perbuatan lagu tu, perbuatan hati ni termasuk dalam taklifah. Termasuk dalam taklifah. Mukallaf juga, dosa, dia ada hukum khusus. Sebab tu dalam hadis ni sebut azam untuk buat baik. Sebab tu dia kata mengikut Izz Ibn Abdus Salam, faman hamma bihasanatin, maksudnya azama ala al-hasanah, itu maksudnya. Dia nekat nak buat benda baik. Dia sudah buat dah kira-kira persediaan awal untuk buat benda baik. Hak tu hak boleh pahala. Jadi kuku mana pun kita kena ingatlah benda niat ikhlas tak ikhlas betul. Lah kita tak boleh nak tipu. Boleh tipu orang. Kawan niat nak buat apa tak jalan, tak apa boleh pahala dah dia tu. Kita tak usah kata kalau ada orang kecek lagu tu. Susah dia yang Tuhan Maha tahu. Kalau dia pelawak, boleh dia. Kalau dia benar, boleh dia juga. Kita tak usah duduk nak analisa hati budi manusia ni. Itu suruh dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu fiqh dia tak percaya langsung batu.
Pekoh dia tak cara langsung batu. Maksud ayat lah hazai tamana mutui kau dak apa. Curi baru. Tu pun nak masuk mahkamah dulu banyak kau. Tu pekoh dia kira gitu. Tapi kena ingatlah agama Islam kita dia tidak pekoh saja. Islam kita ni dia tidak pekoh saja. Dia ada salah lagi menolak akidah. Ni bab akidah sebenarnya. Bab ni dia berkait dengan akidah. Akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin takut Tuhan, kita jagalah hati tu. Orang tak takut Tuhan dia tipu manusia, hati dia dak. Ini nifak. Sifat nifak ni berkait dengan masalah jiwa manusia. Jadi perkara tu kena faham lah. Jadi hadis ni sebab tu Iz Ibn Abi Salih kata maksud hamma itu mana azama alal hasanat. Maksud hamma bisayyi'atin maksudnya azama ala sayyi'at. Itu maksud dia. Jelas dia kata. Sebab kalau semata-mata niat atau maksud lintas tak jadi, tak ada apa tu. Kita ada kan, sebab tu benda ni sebenarnya kita tak usah kita tak sama persoalkan, kita tak perlu soal benda ni. Sebab dia gini. Kita sendiri ada kan kita telitah tapi tidak berasa nak buat. Ada tidak ada? Ada. Ada tu. Kita telitah benda molek tapi tak ada berasa nak buat. Tinggal lagi. Tu tak boleh faham. Begitu kita telitah benda jahat tapi kita tak ada berasa pun nak buat. Tu dia panggil khatir mai tadi tu. Kalau ham dia agak condong dia tu kalau ham. Berat itu kalah dia tu. Tapi tak kira lagi. Tapi kalau sampai peringkat nekat, sudah ambil perhatian dan benda tu mustaqil kejak dah, kemah dah, yang kita panggil nekat bulat dah kena buat, tu baru dikira dosa. Jadi kena jaga benar hadirat. Jadi benar-benar kena jaga. Sebab itulah kalau kita baca kitab Imam Ghazali, cara nak kawal, niat nak kawal, maksud ni kena persekitaran tu kena baik. Jangan banyak sangat rangsangnya ke arah kejahatan itu. Sebab rangsangnya ke arah kejahatan dia menyebabkan jadi ada azam-azam, qasak-qasak yang tidak baik itu jadi banyak. Misalnya Nabi pun sebut al-jar qabla dar. Nak jaga tu. Sebelum buat rumah, nak sewa rumah, kau nak buat rumah, kau ikutlah. Kena tengok persekitaran. Sebab apa tu? Dia mengganggu niat kita. Mengganggu ni hati kita. Walaupun kita tak buat, tapi kau ke mana? Bini kita lah kan, anak kita lah kan. Benda-benda gitu. Sebab tu Nabi kata kena tengok jiran dulu nak buat rumah ni. Jangan kira tak apa ni, tepi jalan dah ni, strategi dah ni. Tak lihat tu saja. Tak lihat tu saja. Tapi kita kena tengok juga persekitaran bi'ah tu, persekitaran macam mana. Kalau jenis duduk keliling tu jenis bukan tidak kaki semaya, depan pokok karaoke. Hak ni bahagia, hak ni hak belakang tu berat-berat sajalah kira-kira. Cuba kita fikir nak membesarkan anak dalam situasi itu, memang cabaran besar benar pada kita. Takut tarik ya, memang takut tarik. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, dia kata bahaya manusia tengok maksiat yang sama 3 kali. 3 kali bahaya. Kali pertama astagfirullah lagi. Kali kedua tu masya-Allah. Kali-kali ketiga tu jadi lagu lain. Kali alhamdulillah. Adalah cerita tapi kita tak apa pakalahan. Tu guru cerita dulu. Masa duduk jauh tu astagfirullah. Dekat masya-Allah. Dulu dekat tu alhamdulillah dia tu rezeki. Takut jadi lagu tu. Cerita tu banyak, sebut sikit-sikit lah. Jadi bahaya. Sebab tu kena jaga. Kena ingat tu. Hati-hati lah. Sebab hati kita ni memang Allah, kita kena tahu hati kita ni lah. Dia boleh berubah. Sebab tu Nabi ada doa khususnya. Allahumma thabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub thabbit. Macam-macam kan? Beberapa bentuk doa. Mana hati manusia ni memang sifat dia tu berbalik bolak tu. Gini hari ni gini memang sifat hati manusia. Jadi nak jaga salah satu bentuk penjagaannya, persekitaran kena ambil kira. Persekitaran kena jaga molek lah. Jadi kita orang Islam ni tempat yang strategi bukan kerana dia duduk tepi jalan saja. Tidak. Kita kena ambil kira banyak lagi benda-benda lain. Kena ambil kira banyak lagi benda-benda lain. Jadi hak tu payah kaklah tu nak jaga tu. Tu. Ini saya yang terakhir saya nak sebut lagi. Ini penting juga sebab banyak juga dia faham ni. Yang terakhir ni kata Imam Nawawi.
Jadi Imam Nawawi bila dia mari satu hadis wa iyyakum wazanna, berwaspadalah kamu terhadap sangkaan itu. Bila Imam Nawawi mari hadis iyyakum wazanna, berwaspadalah kamu, beringatlah, awas terhadap zan, sangkaan itu. Kerana sangkaan ini dia boleh membawa pada dosa. Yang dimaksudkan dengan itu, zan yang dimaksudkan yang Nabi sebut supaya kita beringat, jaga-jaga jangan ada zan itu, kata Imam Nawawi, zan sini dengan erti makna hati, dengan zan yang menyebabkan hati terikat dengan kejahatan. Itu maksud zan sini. Kalau zan seperti saya sebut dia sekadar nak beringat, biasa tengok orang kena beringat sikit, ataupun ada dah orang sebut, kita tak percaya. Sebab kita ni payah percaya kalau sebut keburukan. Cuma bila orang sebut tu, kita ambil peringatan, beringat. Tu kira, jadi nak boleh mari beringat, dia kena ada zan dulu. Zan, takut betul. Itu zan tu. Takut orang sebut dia ni beringat ni, dia memang kecek pandai, dia ni kawal, kena dah dia tu. Kawal pun parut juga pas hari ni, tak kedah lagi dia tu. Kena ke dia. Beringat sikit, takut daud ni. Jadi sekadar kita pun beringat, sekadar tu saja, tu tak apa. Sekadar tu. Itu maksud. Tetapi yang dimaksud adalah iyyakum wazanna, beringat tu takut jadi hati kita tu. Jadi sudah buat keputusan, gini dia ni. Asalnya sangka ni hakik sekali, tanpa usul kuasa, tanpa bukti yang jelas, kita buat hukum ke atas seorang tu. Dia ni memang gini. Takut jadi siapa pikat tu. Imam Nawawi kata, kena beringatlah. Kalau gitu sudah jadi sudah jadi zon yang sudah sampai ke peringkat dosa. Kata Imam Nawawi. Adapun kalau lintasan-lintasan biasa, lepas tu kita jadikan lintasan sebagai beringat, dia zon juga tu. Zon buruk, bimbang takut kawan tu tipu, itu zon tu. Zon lah tu kita panggil. Sekadar tu tak apa. Sekadar tu tak apa. Kalau tak ada langsung hak tu, manusia ni mudah benar orang tipu dia. Hak tu tak apa, sekadar tu. Tetapi kena ingatlah, su'zon ini kalau dia tidak kejak, kalau dia tidak kemah, tidak mantap, tidak kejak kita kata, sehingga tidak sampai ke peringkat buat keputusan, dia tahu keputusan. Dia tak kata kalau tu jahat berdasar pada pandangan orang, tapi untuk dia beringat sekarang tu, kalau lama pun ada benda tu, tetapi dia tahu keputusan, cuma dia tu beringat, takut-takut ya Allah, takut-takut betul. Imam Nawawi kata kalau gitu, fa ma'fuun anhu bittifaqil ulama, memang dia dimaafkan, tidak dikira dosa mengikut ittifaq ulama. Walaupun lama setahun dia duk sangka buruk, tetapi dalam keadaan tahu keputusan, beringat, dia tengok kita beringat. Mana kalau kamu tu kata ambil dulu lah nak baik, tak boleh minta maaf lah, kata dah kawan ni memang buat kes sama, padahal dia beringat dah. Tak apa, tetap dosa, kata Imam Nawawi. Tak apa, kecuali kita pergi ayat ke orang nak pula, tu tak boleh. Hak tu ya bimbang ni, kalau pergi ayat ke orang pula, dia tu ramai dah orang cerita tu, tak boleh lah lagu tu. Tak boleh lah lagu tu. Kalau boleh, mana benda-benda bersifat maruah ni kita sebut secara umum, biar orang beringat. Kena beringat lah. Dia kita pun kena faham lah. Sebab tu dalam kita kena tahu banyak cerita-cerita ulama. Kita tengok ada cerita tu. Kadang-kadang kalau orang baik, ni ada dalam kitab pun ada sebut. Kita kena, kalau orang tu baik, katakanlah kita kenal, kita panggil tok guru lah, tok guru kita, dia ngajar hadis kita. Tiba-tiba dia tengok kita berurusan, sebagai contoh. Sebab saat ni saya ada pengalaman. Jadi dalam kitab ada sebut kiyah-kiyah tu. Katakanlah orang tu kita kenal baik, tok guru kita lah, kita kenal dia baik. Kita tahu dia tak biasa mengopak, dia tak acak, memang dia tak buat benda. Tiba-tiba ada satu kali dia tengok kita buat baik dengan orang lain, kita ada rapat dengan orang, dia pun pesan kita, kena cuma buat urusan ni. Dia sebut kita tu berkait dengan orang tu, sekadar tu kita kena ingat. Kadang-kadang orang baik dia sebut setara tu pun sudah kita kena pegang kemah tu. Misalnya kita kata tok guru kita lah sebenarnya, saya ada pengalaman lah, kena beringat, dia kata. Jadi sebut dia tu asbab buruk dia tu, kita kata berkait dengan kita berusaha dengan orang. Hak tu kita kena beringat. Dan kita ni sebenarnya bila dia ada power tu sebut tab gitu, kalau kita ni terkenal, kita tak ada kecek orang, kita jaga. Bila kita sebut gitu, insya-Allah dia ada kesan tu kepada orang tu. Dan kita ni kena ingat lah, orang ni orang baik, apa sebut gitu punya aku. Kita kena jangka selalu, ni mungkin peringatan, sekadar tu tak apa. Tidak dikira kita memburukkan peribadi orang. Dia kena ada bahawa tu.
Tetapi kalau ada orang cerita kena beringat asyik kau tu gini, habis dia cerita. Tu bahaya, tak boleh jadi siapa perekat dosa. Jadi kena beringat. Sebab tu Imam Nawawi dia sebut panjang juga sini. Dia kata jadi benda ni kadang-kadang payah kadang-kadang benda ni. Sebab apa benda atas hati kita lah. Hati kita kena jaga molek. Bila kita nak bercakap hal orang, sama ada kita bercakap hal orang itu kadang-kadang berkait dengan memperingatkan orang lain, takut terkena. Tapi kalau kita terlebih cakap, dia jadi bahaya. Jadi kadang-kadang kena banyak juga kena bahasa kiasan. Banyak juga. Ini peringatan Imam Nawawi dah lekih. Sebab apa? Nak jaga takut dosa. Sebab dosa tu dosa dengan orang. Bila dosa dengan orang ni, dia masalah besar lah. Dia tak padan dengan kita ambil air semaya, dia tak padan bila melibatkan dosa dengan orang. Okey, baiklah. Itulah beberapa perkara. Cuma saya nak ambil, kita nak baca pengajaran dan pedoman hadis ini. Kita ambil sekali lagi. Mana-mana amalan yang dilakukan melalui qasad atau niat, maka ianya akan mendapat pembalasan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pelakunya dikira sebagai sengaja. Berbeza jika dilakukan bukan melalui niat, seperti perbuatan yang lahir semasa tidur atau perbuatan spontan yang di luar dari kehendak manusia. Salah. Ada kadang-kadang kita salah kecil, tapi benda tu tidak termasuk dalam niat qasad kita. Hak tu tidak dikira. Ini jelaslah dasar pada perbincangan ini, kesimpulan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, luas kemurahannya dan juga betapa tinggi sifat belas kasihannya. Kita nampaklah dalam hadis ini Allah menyatakan sikap dia terhadap makhluk dia. Kalau buat kebaikan nak suruh buat, sehingga dilimpahkan 700 kali ganda dan berkali-kali yang kita tidak tahu jumlah berapa. Tapi kalau dalam bab kejahatan, asal nak buat jahat tiba-tiba tak jadi kerana takut dia, maka diberi pahala pula. Dan kalau ikut setengah ulama, muqaddimah kejahatan dia nak buat tu semua terhapus. Islam bersungguh-sungguh dan komited menghapuskan kejahatan, bahkan dari lintasan-lintasan jahat itu lagi sebelum ianya keluar dalam bentuk yang tampak. Hal ini jelas berdasarkan kepada membatalkan niat jahat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dikira sebagai hasanah. Dia batal niat jahat tu kerana takut pada Allah, itu dikira hasanah. Islam juga bersungguh-sungguh dan komited membersihkan jiwa manusia dari segala kekotoran dosa dan membetulkan naluri manusia dari dalam lubuk hatinya, dan juga menyuburkan lintasan-lintasan baik. Jadi makna lintasan-lintasan baik kalau mari tu kita suburkan, biar ada semua tu. Kerana dia tu boleh menyegarkan naluri positif dari diri kita. Kenyataan ini jelas melalui kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala yang menggandakan satu amalan baik yang dilakukan sehingga 700 kali ganda, bahkan digandakan berkali-kali tanpa had itu. Kita tidak tahulah idha'afan mudha'afah itu berapa, kita tidak tahu. Walaupun ada setengah ulama kata 4 kali ganda, tapi setengah ulama kata hak tu nak ayat banyak, bukan nak hak 4 kali ganda. Seterusnya, Allah mensifatkan dirinya dengan segala kebesaran dan kepujian, bukan semata-mata untuk menunjukkan kehebatannya, bahkan lebih dari itu bertujuan untuk membangkitkan semangat positif dalam diri manusia, dan juga sebagai pemberangsang agar manusia meniru sifat mulia yang ada pada Allah dalam kadar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nak supaya kita tirulah. Misalnya Allah tu suka memaafkan, kita kena ada lah juga gitu. Tapi dalam kadar yang dalam kemampuan kita. Pemurah, kita tak akan dapat pemurah seperti Allah, tetapi kena ada sifat pemurah itu, tapi dalam kadar kemampuan kita. Seterusnya, membimbing ke arah kebaikan seperti melakukan kebaikan itu sendiri. Kita bimbing orang ke arah kebaikan seperti kita buat kebaikan itu sendiri. Kita bimbing dia arah dia, tunjuk pada dia. Dan mahukan kebaikan adalah kebajikan. Nak kebaikan itu sendiri, dia adalah merupakan kebajikan. Proses islah yang hakiki, yakni buat perubahan ke arah baik yang sebenar yang dikehendaki oleh agama, iaitu islah hakiki yang menatijahkan 1000 kebaikan, adalah melakukan islah jiwa dan naluri yang bukan tertumpu pada pembaikan luaran sahaja. Jadi hadis ni antara fokus dia ni adalah baiki diri, tazkiyatun nafs. Dalam istilah disebut tazkiyatun nafs. Kita baiki, sebab itulah punca sebenarnya. Manusia curi, manusia tak semaya, manusia mengumpat, manusia buat perkara buruk menggunakan anggota mereka, dia berpunca daripada
jiwa yang kotor, jiwa yang tidak takut pada Allah. Kita kena tazkiyah, bersihkan itu. Itu maksud hadis ini. Hadis-hadis lain banyak pula sebut tentang perbuatan zahir manusia ni. Ini dia tumpu pada hati manusia. Jadilah itulah beberapa perkara yang berkaitan dengan hadis ini. Mudah-mudahan daripada perbincangan ini kita dapat mengambil iktibar daripada hadis ini. Mudah-mudahan hidup kita terbentuk berada di atas landasan hidup yang telah ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.